sudah tiba masanya pas bukan lagi bercakap retorik tetapi menyelesaikan masalah ini. Kepada imam yang rasa terlalu mulia ini, jangan rasa kamu betul. Jangan kamu rasa hanya rakyat memerlukan redha kamu. Kami pun tak redha kamu duduk di situ, tetapi kamu nak membesar-besarkan diri kamu, bukan nak menunjukkan Islam itu indah. Maka Menteri Agama perlu bertanggungjawab ke atas isu ini. Jangan hanya menjadi Menteri Agama tetapi tidak mau bercakap tentang agama. Rakyat Malaysia menanti apakah penyelesaian Menteri Agama dan timbalan Menteri Agama. Dia lambat, dia tak nak balik duduk depan pagar tu. Dia duduk macam tu. Bagilah masuk. Tak apa nak masuk, kau ingat apa? Lepas tu ambil gambar. Itulah perangai orang kita. Saya cakap saya tak redha benda tu. Saya doakan supaya orang yang buat ni dapat hidayah Allah. Ya. Saya doakan siapa yang duk ambil gambar viralkan tu dapat hidayah Allah. Ya. Tapi kena datang jumpa saya dulu. Minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana masih menonton di channel YouTube Ambo Jemin Hassan, YouTuber rakyat. Jadi Ambo masih lagi berduka cita, bersedih melihat satu peristiwa di mana ada satu video para jemaah nak masuk ke dalam masjid untuk solat Jumaat dihalang, dan cara dia tutup pintu pagar tu Ambo rasa dia agak terlaluan lah, memperlihatkan betapa besarnya VIP. VIP datang, tak boleh dapat masuk. Orang dah mula marah. VIP dapat masuk. Orang ni dari sini dari 12 suku tak dapat masuk. Peraturan dia sejawab orang kat akhirat. Ada kabel boleh masuk, ada nama, ada pangkat boleh masuk. Timbalan Menteri Agama YB Marzuq Syahri menyatakan kerajaan memandang serius berkenaan isu kota ataupun ada kasta VIP. Ambo sendiri pun merasa agak sedih lah kerana masjid ini rumah Allah. Jadi bagaimana ada SOP VIP? Kerana kita pergi ke masjid kerana kita menuju ke rumah Allah. Kita nak buat ibadah, kita nak solat di rumah Allah. Kenapa kita masih lagi membawa ego kita, pangkat kita? Sepatutnya siapa datang awal, dia dah dapat masuk. Dan jawapan daripada Masjid Putrajaya tu pada pandangan Ambo amat menyedihkan lah. Kerana dia kata apa? Dia kata memang ada VIP 10% kota VIP. Menyebabkan rakyat tertanya-tanya, nanti esok kalau kamu mati, kamu ada kota VIP kan masuk syurga. Begitu besarnya kamu. Dan marah kepada orang yang merakamkan. Sepatutnya kita gembira kerana dia telah membongkarkan dan menteri terpaksa jawab. Di mana ada sistem VIP. Masjid rumah Allah. Ini satu perkara yang sangat memalukan negara Islam. Negara yang mengatakan kita adalah negara yang baik, tetapi kita mengamalkan sistem VIP, kota, dan kita membesar-besarkan manusia. Khurafat apakah ini? Dan dikatakan bahawa itu masjid kerajaan. Saya nak tanya, siapakah kerajaan? Adakah bila itu masjid kerajaan, maka bila masuk ke masjid kerajaan, maka Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri, Menteri Agama, Menteri KSU, KSA, pegawai masih ada jawatannya dalam masjid, dalam rumah Allah. Adakah kerana namanya masjid kerajaan, maka jawatannya dalam kerajaan, jawatannya dalam perkhidmatan awan masih terpakai di dalam masjid? Ini sangat memalukan. Dan katanya dia tak redha, dia tak tahu. Rakyat Malaysia pun tak redha apabila jemaah diperlakukan sedemikian. Sepatutnya kita gembira dan kita berharap diselesaikan. Tidak ada lagi kota VIP, tidak ada lagi kota khas kepada para kayangan ini.
Ada dalil ke yang kamu guna, yang kamu menggunakan ada sistem VIP ni? Dalil apa yang kamu guna? Hadis apa? Ayat Quran manakah yang nak membesarkan manusia? Ini kurafat. Membesar-besarkan jawatan untuk masuk ke dalam masjid. Sepatutnya kita tinggalkan ego kita. Kita tinggalkan segala kemewahan kita bila kita pergi menuju ke rumah Allah. Tetapi pihak masjid yang telah pun minta maaf, tiba-tiba imam pula buat video yang memang menyakitkan hati rakyat. Dan kita lihat imam ini tidak ada kebijaksanaan, tidak ada pendekatan yang baik, seolah-olah nak membesarkan perkara ini. Kita bukan kata kepada imam, kita kata kepada pengurusan. Jadi pengurusan masjid telah pun minta maaf. Adapun kamu tidak ada grup WhatsApp, itu masalah kamu. Tetapi kamu nak membuka balik kesedihan rakyat, bukan hanya di Putrajaya. Seluruh Malaysia memang mengalami masalah VIP di masjid. Jadi saya kira dengan masalah ini, dan saya desak supaya Menteri Agama, Timbalan Menteri Agama, jangan hanya bercakap di Facebook. Laksanakan, kamu ada jawatan. Maka selesaikan masalah VIP di masjid. Masjid sepatutnya menjadi contoh berperanan, menunjukkan betapa adilnya Islam itu. Tapi kalau di masjid sudah ada kota, sudah ada VIP, di mana lagi orang nak tengok Islam itu indah? Kita semua tahu dalam perniagaan, kadang-kadang dalam pendidikan, ada kota khas untuk CA, ada kota khas untuk anak menteri. Rupa-rupanya dalam masjid pun sistem ini pun dikekalkan. Amat memalukan. Maka sudah tiba masanya PAS yang menjadi menteri, timbalan menteri perlu ubah. Tidak ada lagi sistem kota untuk pergi ke masjid ketika pandemik ini. Sudah tiba masanya PAS bukan lagi bercakap retorik, tetapi menyelesaikan masalah ini. Kepada imam yang rasa terlalu mulia ini, jangan rasa kamu betul. Jangan kamu rasa hanya rakyat memerlukan redha kamu. Kami pun tak redha kamu duduk di situ, tetapi kamu nak membesar-besarkan diri kamu, bukan nak menunjukkan Islam itu indah. Maka Menteri Agama perlu bertanggungjawab ke atas isu ini. Jangan hanya menjadi Menteri Agama tetapi tidak mau bercakap tentang agama. Rakyat Malaysia menanti apakah penyelesaian Menteri Agama dan Timbalan Menteri Agama. Masjid merupakan tempat umat Islam sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengharapkan segala rahmatnya, kebaikannya kepada kita. Sepatutnya ketika dahi kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kepentingan dunia kita tinggalkan. Tetapi kalau kita masuk ke kawasan masjid dengan kaki kanan, tetapi dengan diri kita sudah dicop sebagai VIP, dan masjid membenarkan perkara ini. Ambo kira perkara ini tidak tepat dan perlu diubah dengan segera. Tidak sepatutnya masjid yang merupakan tempat umat Islam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, dengan penuh disiplin, tetapi ada satu sistem yang kita panggil kota VIP. Maka mereka pergi ke masjid atas nama VIP dan ianya diiktiraf masjid. Itu tidak tepat. Islam tidak ajar begitu. Islam mengajar manusia itu supaya bersederhana, rendah diri. Dan kita rasa terguris bila imam Masjid Putrajaya keluarkan kenyataan dalam bentuk video, seolah-olah beliau tidak berpuas hati. Sedangkan pihak masjid, pihak pengurusan masjid telah pun meminta maaf. Tetapi beliau mengatakan beliau tidak redha, dan saya juga tidak redha dengan imam tersebut. Sekali lagi saya memohon dan merayu kepada rakyat Malaysia. Masjid rumah Allah, bukan rumah VIP. Selepas ini jangan lagi ada, kalau VIP nak solat sampaikan ada tag depan sejadah VIP. Malu kita kepada orang bukan Islam. Sedangkan Islam tidak ada VIP. Tidak ada perantaraan antara manusia dengan Tuhan. Tetapi masjid, pengurusan masjid tak tahulah ianya datang daripada polisi negara, polisi kementerian, wallahu a'lam. Tetapi saya kira polisi itu perlu diubah, di mana masjid untuk umat Islam tanpa mengira kayangan ataupun VIP. Kepada Menteri Agama dan Timbalan Menteri Agama dan Kementerian di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, anda bertanggungjawab untuk mengembalikan
untuk memperlihatkan Islam itu indah, Islam itu suci, Islam itu sederhana, dan Islam tidak ada VIP, tidak ada kayangan. Polisi yang memperlihatkan ada sistem VIP memang tidak indah, tidak comel dan tidak molek dalam Islam. Jadi hentikan segera, dan kepada imam yang tak reda kononnya kena jumpa untuk minta maaf, saya harap imam tersebut maafkan orang yang merakamkan itu. Sama-sama kita baiki sistem yang tidak elok ini, kerana kita tahu setiap manusia, setiap perkara ada kesilapannya, dan jika ada kesilapannya itu perlu diperbaiki untuk memperelokkan, memperindahkan, demi kita tunjukkan kepada non-Muslim betapa indahnya Islam ini. Saya, Jami Hasan, mengucapkan jutaan terima kasih kepada anda yang menonton. Sebarkan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ada orang viralkan video ya, VIP masuk semayang Jumaat di Masjid Putra, sedangkan orang awam tak boleh masuk. Jadi dia buatlah, dia kata ini ni ada kabel, ada nama, boleh masuk. Ni nak kata kita nak pergi sembahyang Jumaat tapi kita dah buat dosa sebelum sembahyang. Sebelum solat dah buat dosa dah. Saya nak beritahu je. Kota kita sembahyang di Masjid Putrajaya 300 orang. Itu ketetapan setakat ini, 300 orang. Sembahyang Jumaat 300 orang. First come, first serve basis. Aku cakap orang putih pagi ni. Tak faham, tak tahu nak cakap. First come, first serve basis. Siapa datang dulu, dia masuk dulu. Datang lambat, kalau tak masuk, tak masuk lah. 300. Ramai ke 300? Tak ramai. Kan? Tapi dalam 300 itu, tuan-tuan kena faham, Masjid Putra adalah masjid kerajaan. Masjid Putra duduk sebelah JPM, Jabatan Perdana Menteri. Kan? Jadi kita kena bagi kota sikit, tak banyak, 10% je, 10%, maknanya 30 orang. Untuk siapa? Untuk VIP. Jangan marah saya, itu ketetapan. Kita nak bagi peluang pada VIP, pengarah dan ke atas. Ni pengarah dan ke atas, pangkat pengarah dan ke atas. Mereka ni sibuk, mereka ni ada meeting, kadang-kadang lambat keluar daripada meeting hari Jumaat. Jadi kita bagi peluang pada VIP untuk penuhkan kota 30 orang. 270 orang kotanya untuk jemaah biasa. Semalam kan baru boleh merentas. Jadi saya tengok ramailah, saya rasalah ramailah orang-orang yang keliling-keliling Putrajaya ni yang ambil kesempatan nak sembahyang kat Masjid Putra. Tapi datang je lambat. Jadi orang yang dah dulu, masuklah dulu. Jadi sepatutnya bila kita dah tutup